Jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan share video ini. Hai, apa kabar? Cikgu harap semuanya dalam keadaan yang baik. Mari belajar tata bahasa penjodoh bilangan. Apakah penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama kata bilangan untuk membilang sesuatu, sama ada orang, haiwan, tumbuhan, atau benda. Mari kita lihat apakah penjodoh bilangan yang kita akan belajar pada hari ini. Penjodoh bilangan yang pertama kita belajar ialah helai, kedua batang, ketiga kuntum, keempat bidang, kelima titik atau titis, dan yang keenam tandan. Penjodoh bilangan batang digunakan untuk benda-benda yang panjang atau tinggi. Contoh, pokok kayu, sebatang pokok kayu. Sungai, sebatang sungai. Sebatang jalan raya, sebatang tiang, sebatang pensel, sebatang penyapu, dan 2 batang pembaris. Inilah benda-benda atau objek yang menggunakan penjodoh bilangan batang. Kita pergi kepada penjodoh bilangan helai. Helai digunakan untuk benda-benda yang nipis dan boleh dilipat. Contoh, sehelai daun, sehelai tuala, sehelai baju, sehelai rambut, sehelai seluar, dan sehelai kertas. Penjodoh bilangan bidang digunakan untuk benda atau tempat yang terbentang luas. Misalnya, tanah kebun, sebidang tanah kebun. Permaidani, sebidang permaidani. Sebidang tikar, dan sebidang sawah padi. Adik-adik nampakkan di sini bahwa semua objek ataupun benda yang kamu nampak adalah dalam keadaan yang terbentang. Oke, sekiranya benda tersebut, contoh tikar, dalam keadaan yang bergulung, maka murid-murid tidak boleh menyebutnya sebidang tikar, tetapi hendaklah menggunakan segulung tikar. Begitu juga dengan permaidani. Jika permaidani itu digulung, maka penjodoh bilangan yang sesuai ialah segulung permaidani dan bukan lagi sebidang permaidani. Kenapa? Sebab penjodoh bilangan bidang adalah untuk benda-benda atau objek atau tempat yang terbentang. Seterusnya kita lihat penjodoh bilangan kuntum.
Penjodoh bilangan kuntum adalah untuk semua jenis bunga. Oke, maksud di sini bunga yang ada kuntum, ada kelopak bunga. Contoh, sekuntum mawar, 2 kuntum teratai, 2 kuntum bunga raya, 3 kuntum bunga anggrek. Jadi murid-murid kena ingat, kena paham, kalau bunga yang tidak ada kuntumnya, tidak ada kelopak bunganya, tidak boleh kita gunakan penjodoh bilangan kuntum. Sebagai contoh, bunga keladi. Bunga keladi tidak ada bunga, yang ada ialah daun. Jadi adik-adik tidak boleh menyebutnya sekuntum bunga keladi. Oke. Seterusnya kita pergi kepada penjodoh bilangan titis atau titik. Titis atau titik digunakan untuk cecair. Cecair yang menitis, sedang menitis. Sebagai contoh, dalam gambar ini, setitis cat, setitik darah, setitis air mata, titik-titik hujan. Oke, murid-murid, kamu boleh memilih sama ada menggunakan titis atau titik untuk cecair yang sedang menitis. Kenapa? Karena titis dan titik mempunyai maksud yang sama. Baiklah, kita pergi kepada penjodoh bilangan tandan. Tandan digunakan untuk buah yang bertandan. Sebagai contoh dalam gambar ini, setandan pisang, setandan kelapa, 3 tandan kelapa sawit. Nampak kan apa itu tandan? Tandan ialah ada satu tangkai utama dan banyak buah yang terdapat pada tandan tersebut. Oke, jadi hanya buah-buah tertentu sahaja, bukan buah-buahan sahaja ya, hanya buah-buah tertentu sahaja yang menggunakan tandan, yaitu buah yang mempunyai tandan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada latihan. Latihan yang pertama, arahan nyatakan penjodoh bilangan yang sesuai dengan gambar. Oke, nampak di situ ada 6 penjodoh bilangan dan ada 6 gambar. Murid-murid, adik-adik hanya perlu memadankan sahaja. Gariskan penjodoh bilangan dengan gambar yang sesuai. Oke, tahniah, kamu sudah menyiapkan latihan 1. Sekarang kita beralih kepada latihan yang kedua. Arahan lengkapkan ayat dengan penjodoh bilangan yang sesuai. Sekarang mari kita lihat soalan-soalannya. Soalan yang pertama, beberapa darah jatuh ke lantai. Soalan kedua, Mak Lima memetik 2 bunga mawar. Encik Ramli ada sawah padi. Seluar ini berharga Rp20. Encik Abu mengambil kelapa dari kebunnya. Di belakang rumah Encik John ada jalan raya. Oke, adik-adik, lihat gambar yang terdapat dalam ayat tersebut sebagai panduan dan memudahkan adik-adik mencari penjodoh bilangan yang sesuai. Oke, kalau sudah, mari kita simak jawaban.
Jawaban untuk soalan yang pertama ialah titis darah. Soalan yang kedua, memetik 2 kuntum bunga mawar. Yang ketiga, sebidang sawah padi. Yang keempat, sehelai seluar. Yang kelima, setandan kelapa. Dan yang keenam, sebatang jalan raya. Oke, tahniah, kamu sudah menyiapkan kedua-dua latihan pada hari ini. Ingat, apa penjodoh bilangan yang kita belajar hari ini? Penjodoh bilangan yang kita belajar ialah kuntum, batang, titis atau titik, helai, bidang, dan tandan. Oke, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena belajar bersama Cik Gulo. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.